Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Para pendengar sekalian, saya doakan moga kita semua Allah kurniakan nikmat kesihatan. Semoga kita semua senantiasa diberi taufik dan inayah oleh Allah untuk terus kita mendekatkan diri kepada Allah, supaya Allah kurniakan pada kita kesabaran dalam kita menghadapi ujian COVID-19 ini dan ujian-ujian yang berkaitan dengannya. Maka pada siri kali ini, dalam kita membahaskan, dalam kita membaca, berkongsi 40 hadis perisai Muslim dalam bab wabak dan juga bala. InsyaAllah kita akan tengok hadis yang ke-8 pada hari ini. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala dakhaltu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yu'aku wa'kan shadidan famasistuhu biyadi faqultu ya Rasulullah innaka la tu'aku wa'kan shadidan faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajal inni u'aku kama yu'aku rajulani minkum faqultu dhalika anna laka ajrain faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajal ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يصيبه أذى مرض فما سواه إلا حط الله له سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. Hadis rawahul Bukhari wa Muslim. Tuan-tuan dan puan-puan sidang pendengar sekalian, ini adalah satu hadis yang kita baca dalam menunjukkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang insan yang mulia, tinggi darjatnya, martabatnya di sisi Allah, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam juga tidak terlepas daripada ujian. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga tidak terlepas daripada sakit, daripada keluh kesah, derita dan seumpamanya. Malah jika kita fahami hadis ini, kita akan dapat melihat bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ujiannya lebih berat daripada kita. Sakit yang baginda alami lebih dahsyat, lebih perit daripada kita. Baik, saya terjemahkan hadis ini dahulu untuk pendengaran tuan-tuan puan-puan. Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia mengatakan dakhaltu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yu'aku wa'kan syadidan. Satu hari seorang sahabat yang mulia namanya Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini dia sebutkan, dia satu hari ini dia ziarah Nabi. Dia pergi tengok Nabi, dia pergi jenguk Nabi. Dia masuk ke dalam rumah Nabi, dia minta izin, lalu dia ziarah Nabi. Maka dia melihat, Abdullah bin Mas'ud ini melihat Nabi SAW dalam keadaan sakit yang berat. Sakit yang sangat sakit. Yu'aku wa'kan syadidan. Wa'k ni ada yang menyebutkan sebagai demam, ada yang menyebutkan tentang sakit yang pada tubuh badan itu. Famasistuhu biyadi. Maka bila Abdullah bin Mas'ud melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan yang tak sihat tubuh badan, kita kata apa? Nampak teruk tu. Nampak apa? Letih, nampak tak sihat badan dia. Maka badan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Abdullah bin Mas'ud ni dia sentuh dengan tangan dia, sentuh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Abdullah bin Mas'ud kata, "Wahai Rasulullah, engkau menghadapi sakit yang sangat dahsyat, sangat berat." Maka Nabi SAW katakan, ajal, benar, ya. Inni u'aku kama yu'aku rajulani minkum. Aku ni sakit seumpama dua orang di kalangan kamu sakit. Bermaksud, tuan-tuan, kalau kita contoh kita demam, seorang-seorang kita demam. Kita
kita yang merasa panas tubuh badan ataupun sejuk badan kita ni, asal badan sejuk tapi badan tu peluh, kulit tu hangat, panas, kita yang merasakan sakit demam itu, orang lain, orang yang melihat dia tak nampak apa, tapi kita yang rasa, kita tahu berat ni, nak angkat kepala pun apanya berat kepala, nak gerakkan 4 tulang, nak bangun ke bilik air dan sebagainya, rasa bisa-bisa tubuh badan, rasa sengai dan seumpamanya. Baik, kesakitan, penderitaan yang kita alami itu, Nabi SAW sebagai contoh, bila baginda SAW demam, berganda sakit yang Nabi alami. Maka Ibn Mas'ud katakan kepada Nabi SAW, "Dzalika anna laka ajrain." Kalau begitu, kalau dah tuan baginda SAW sakit seumpama dua orang yang sakit, berganda kesakitannya. Apakah engkau wahai Rasul SAW mendapat 2 kali ganda pahala, 2 kali ganda pahala? Maka Nabi katakan, ajal, benar. Kemudian Nabi SAW katakan, ma min muslim yusibuhu adha maradun fama siwahu illa hattallahu lahu sayyiatih kama tahuttu syajarah waraqaha. Jadi yang pertama dapat kita ambil pengajaran daripada hadis ni, satunya Nabi SAW apabila diuji, ujian Nabi lebih berat daripada ujian kita. Dan bila ujian yang Nabi hadap itu lebih berat daripada ujian kita, ganjaran yang Nabi dapat juga berbeza daripada kita. Ganjaran yang Nabi dapat adalah setimpal dengan beratnya ujian yang Nabi terima. Jadi kalau ujian yang Nabi terima 2 kali ganda daripada kita, orang awam, orang biasa, maka ganjaran yang Nabi terima juga 2 kali ganda daripada yang kita dapat pahalanya itu. Baik. Faedah kedua yang kita dapat ambil daripada hadis ini, Nabi SAW mengatakan, tidaklah seorang Muslim itu apabila dia ditimpa satu penyakit, satu kesakitan pada tubuh badan, dan apa juga yang selain daripada sakit tubuh badan, sakit fizikal dan seumpamanya ini, melainkan pada setiap musibah, pada setiap kesakitan, pada setiap gangguan, pada setiap perkara-perkara yang kita alami ini, Allah akan hapuskan dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita, sebagaimana pokok itu menggugurkan daun-daunnya. Jadi tuan-tuan puan-puan, Nabi umpamakan kafarah, penghapusan dosa kita itu seumpama sebatang pokok. Sebatang pokok ni tuan-tuan puan-puan, kita boleh gambarkan pokok, sebatang pokok ada daun, rimbun daun-daun dia, dan pada daun-daun itu gugur daun-daun dia itu, daun-daun yang kering dan seumpamanya gugur. Jadi begitulah Nabi SAW mengumpamakan apabila seorang Muslim itu diuji, sama ada Allah uji dengan kesakitan, ataupun Allah uji dengan kita kata kesempitan hidup, ataupun Allah uji dengan perasaan sedih, resah, gelisah dan seumpamanya, maka setiap ujian yang Allah uji pada kita itu, dia menjadi kafarah, Allah hapuskan dosa-dosa, kesalahan-kesalahan kita. Baik, daripada hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab sahihnya. Dalam hadis ni kalau kita perhatikan, Nabi menceritakan tentang sifat ujian itu bagaimana. Sifat ujian itu bagaimana. Saya sebutkan pada tuan-tuan puan-puan sebagai contoh apa yang pada hari ini kita sama-sama alami. Seluruh umat manusia di dunia mengalami perkara ini. Baik, bila kita sebut tentang ujian COVID-19, ujian yang berkait dengan penyakit tubuh badan yang boleh mengakibatkan kepada kematian, ujian yang mana kuman itu ada ketikanya boleh didetek, dikesan, ada ketikanya walaupun disaring 3-4 kali, di screen 3-4 kali dan seumpamanya, tak nampak tanda-tanda dijangkiti penyakit itu, tetapi tiba-tiba muncul positif
COVID-19. Daripada musibah ujian yang kata COVID-19 ini, dia berantaian kepada ujian wang ringgit, kekurangan harta benda. Ujian dari segi kawalan pergerakan, ujian dari segi perasaan kita. Nak main bola petang-petang tak boleh, nak bersenam tak boleh, nak berjumpa dengan rakan tawalan tak boleh. Macam kita kata apa, dekat nak raya ni pun tak tahu, mungkin kita menjangkakan Idul Fitri kita cuma di alam maya semata-mata. Jadi ujian yang kita alami itu daripada ujian penyakit COVID-19 ini, dia berantaian dengan ujian harta benda, ujian kasih sayang, ujian dari segi sabar ataupun tidak sabar kita. Jadi ujian ini semua kita hadap. Ujian ini semua kita hadap. Yang namanya guru, yang namanya pelajar, yang namanya orang dewasa, yang namanya anak-anak kecil, yang namanya Islam ataupun bukan Islam, ujian ini semua sama saja yang kita terima. Cuma pada masing-masing kita itu Allah uji ujian yang sama tapi berbeza nilai berat ataupun ringan apa yang dia hadap. Jadi di sini ni kalau kita perhatikan antara faedah yang kita dapat tentang nilai ujian ini, Allah menguji kita sesuai dengan taraf iman kita masing-masing. Bagi yang bertaraf para ulama, maka ujiannya sesuai dengan taraf seorang ulama. Bagi yang kita kata orang biasa-biasa, orang awam macam kita, ujiannya sesuai dengan taraf orang yang biasa-biasa. Perkara ini yang sebenarnya simple. Kalau tuan-tuan perempuan, kita tengok dalam sistem pendidikan kita juga, anak-anak yang berumur 12 tahun, dia ada periksa UPSR. Yang berumur 15 tahun, dia ada PT3. 17 tahun dia ada SPM. Setiap ujian tu sesuai dengan level ilmu tingkat masing-masing. Tidak adalah anak-anak yang umur 12 tahun untuk periksa UPSR ni dibagi soalan PT3 ataupun dibagi soalan SPM. Samalah juga tidak ada yang pelajar yang SPM dia diberi ujian takat level UPSR, takat level PT3 ataupun pelajar SPM dibagi ujian sama level macam pelajar master. Tak. Setiap ujian itu telah diberikan mengikut nilai masing-masing sesuai dengan keupayaan masing-masing. Inilah apa yang manusia pelajari daripada sistem yang Allah letakkan. Apabila Allah menguji kita, Allah sebutkan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak memberatkan seseorang melainkan sesuai dengan kadar kemampuan dia sendiri. Jadi bila Allah uji kita dengan sesuatu ujian, dengan sesuatu perkara yang sebenarnya kita mampu hadap, kita mampu atasi. Cuma memang yang dinamakan ujian, fitrah ujian ni bila kata diuji, dia memang kita jadi serabut, dia memang kita nampak kesukaran, payah dia. Sebagai contoh, saya sebutkan ujian yang macam saya sebutkan tadi, UPSR, SPM, PT3 dan seumpamanya. Pada soalan-soalan periksa itu, kadang-kadang anak kita balik daripada rumah, soalan hari ini senang je mak, kacang ya. Ada hari pula anak-anak kita, payah soalan, tak tahu nak jawab, tak boleh nak jawab langsung. Jadi pada soalan-soalan ujian ini ada yang senang, mudah bagi seseorang, tapi sukar pada kawan dia yang lain. Ada kawan kata, soalan senang je tu. Ada kawan lain kata, payah tak erti nak jawab. Tak tahu apa dia jawapan tu. Jadi ini yang kita kata sifat ujian tu. Fitrah ujian itu. Ujian yang sama, tetapi bagaimana seseorang itu dia menerima, dia menghadapi ujian tersebut. Pada setengah orang, sukar untuk dia. Pada setengah orang, mudah untuk dia. Tetapi yang sebenarnya setiap ujian itu sesuai dengan kadar masing-masing. Kadar iman masing-masing. Allah tak memberatkan kita melainkan dengan kadar yang kita mampu. Maka di sini, apa yang saya nak tarik perhatian tuan-tuan perempuan adalah pada ujian yang kadang-kadang kita rasakan mudah bagi kita. Ada pula ujian yang kadang-kadang kita rasakan sukar bagi kita. Tetapi
sukar ataupun mudah, ujian itu semuanya masih dalam level iman kita. Semua itu masih dalam level iman kita. Maka contoh dalam fasa PKP ini, semua kita berada dalam kawalan pergerakan. Semua kita perlu untuk senantiasa menjaga kebersihan. Semua kita ada kekangan dari segi wang ringgit, harta benda dan seumpamanya, tetapi setiap kita mampu menghadapinya kerana Allah tidak memberatkan kita dengan sesuatu perkara yang kita tak mampu. Dan satu lagi yang saya nak sebutkan, kita perlu senantiasa berbaik sangka pada Allah. Kita perlu senantiasa berfikiran positif kerana pada setiap ujian ini, kecil ujian yang kita terima, kecillah ganjaran yang setimpal lah dengan ujian tersebut. Tapi kalau besar ujian yang kita terima, maka besarlah ganjaran yang akan kita dapat sesuai sebagaimana beban berat yang kita tanggung. Jadi saya nak contohkan, pernah dulu waktu saya di sekolah rendah, kita waktu tu ada berita dunia jam 10, berita dunia jam 10 malam ni. Kadang pada masa tu, waktu tu usia saya masih lagi sekolah rendah, kita dengar kisah tentang kezaliman yang berlaku ke atas umat Islam Palestin. Kita dengar penindasan kezaliman yang berlaku kepada umat Islam Bosnia. Kita dengar penindasan kezaliman pembunuhan yang berlaku rata-rata di seluruh dunia, semuanya menimpa kepada umat Islam. Baik, pada masa itu saya sebutkan, saya terfikir dalam hati, jahat mereka yang menzalimi orang Islam ni. Orang Islam tak kacau apa pun, tapi kena zalim macam ni. Kena bom, kena bunuh, kena itu, ini, seksa dan seumpamanya. Dan kemudiannya saya terlintas pada kotak fikiran, pada masa tu kita kata umat Islam seluruh dunia mendoakan keselamatan, mendoakan kebaikan untuk umat Islam yang dizalimi. Tapi bila kita tengok dalam berita, kita tengok mana Allah tak tolong pun umat Islam ni. Mana Allah tak bagi pun pertolongan kepada umat-umat Islam yang ditindas, dizalimi dan seumpamanya ini. Allah tak dengar pun doa di kalangan umat Islam ni yang satu dunia berdoa. Jadi yang sebenarnya tuan-tuan puan-puan, inilah yang saya sebutkan, kita perlu ilmu dalam beragama. Kita logik akal kita mungkin merasakan Allah tak terima doa. Mana kasih sayang Allah yang kata Allah itu Ar-Rahman, Allah itu Ar-Rahim, Allah itu Maha menerima doa, Allah itu menolong hamba-hambanya yang kesusahan. Kita tengok dalam berita di TV, kita tak nampak pun perkara tu. Maka kita menyangka Allah tidak menerima doa. Kita menyangka Allah itu tidak kasih pada umatnya. Tetapi sebenarnya tuan-tuan puan-puan, inilah sebagaimana yang pernah saya sebut dalam slot kita yang terdahulu, slot yang ketiga ataupun yang keempat kalau tak silap saya, slot yang ketiga, keempat, kelima itu. Salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada kita adalah bila Allah uji kita. Kasih sayang Allah itu ada yang memang jelas-jelas kita nampak kasih sayang Allah. Allah bagi kita makan, Allah bagi kita segala nikmat. Tetapi termasuk juga kasih sayang Allah, termasuk juga rahmat Allah adalah bila Allah uji kita. Allah uji kita dengan kesakitan, Allah uji kita dengan mungkin penindasan, orang lakukan penindasan kepada kita. Allah uji kita dengan keluh kesah, resah gerisah dan seumpamanya. Maka orang Islam Palestin, orang Islam di Syria, orang Islam di Bosnia contohnya, orang Islam Rohingya contohnya, mana-mana saja umat Islam yang dizalimi, maka kezaliman yang ditimpakan kepada umat Islam ini adalah ujian yang Allah uji pada mereka untuk melihat sejauh mana kesabaran mereka, sejauh mana kepercayaan penggantungan mereka kepada Allah. Maka setiap kesabaran yang mereka bina, setiap kita kata baik sangka pada mereka itu kepada Allah, senantiasa berbaik sangka pada Allah, jaga iman, jaga tauhid, untuk kita tidak mengikut telunjuk orang-orang yang
menzalimi umat Islam ini. Maka setiap penderitaan yang mereka tanggung, besar penderitaan yang mereka tanggung, besarlah kafarah dosa mereka. Banyaklah dosa-dosa yang Allah gugurkan daripada mereka. Ini jika mereka bersabar, jika mereka reda. Syarat dia kena sabar, syarat dia kena reda. Maka di sini juga yang untuk kita semua perlu sedar, bila Allah uji kita dengan fasa kawalan pergerakan, tak boleh nak pergi mana, duduk di rumah saja contoh, mungkin kita pun jadi stres, kita pun hati pun jadi kacau bilau dan seumpamanya. Maka yang sebenar perlu senantiasa kita positif, berbaik sangka kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, banyakkan membaca Quran, banyak berzikir, banyak beristighfar, elak daripada kita duk mengikut hawa nafsu, ikut angin kita, ikut apa saja yang kita nak buat sewenang-wenangnya. Jadi kembali kepada agama, kembali mendekatkan diri kepada Allah. Maka di situlah Allah akan beri ganjaran yang besar atas kesabaran kita. Dan di sinilah untuk setiap saat, setiap detik, bukan kita kata 1 hari, 2 hari, 3 hari, setiap saat, setiap detik, selama kita diuji itu, maka dia menjadi penghapus dosa kita. Supaya nanti bila kita bertemu Allah, insya-Allah kita bertemu dalam keadaan yang bersih. Kita bertemu dalam keadaan yang kita kata tidak ada kesalahan kita kepada Allah, dan dengan ujian tersebut kita akan diberi ganjaran syurga. Ini sebagaimana yang kalau kita tengok, kita baca hadis yang seterusnya. An Atta bin Abi Rabah qala li Ibn Abbas ala urika imra'atan min ahli al-jannah qultu bala qala hadhihi al-mar'atu as-sawda atat an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat inni usra wa inni atakashaf fad'u Allah li qala in syi'ti sabarti walakil jannah wa in syi'ti da'autu Allah an yu'afiyak. Faqalat asbir. Faqalat inni atakashaf fad'u Allah li an alla atakashaf fada'a laha. Hadis rawahul Bukhari wa Muslim. Ini hadis yang kedua yang akan kita baca pada hari ini insya-Allah. Hadis yang menunjukkan bagaimana seorang wanita berkulit hitam. Wanita berkulit hitam diuji oleh Allah dengan penyakit, kita kata macam sawan, tarik. Jadi penyakit sawan, penyakit tarik ni kita bukan nak boleh kontrol. Dia kadang bila nak jadi tu kita pun kadang-kadang tak tahu bila nak jadi, dan bila jadi tu kita pun di luar kawalan. Maka daripada hadis ni, apanya Atta bin Abi Rabah ni dia meriwayatkan, dia menceritakan, satu hari Ibnu Abbas tanya aku. Satu hari Ibnu Abbas ni sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu hari ni Ibnu Abbas tanya kepada Atta bin Abi Rabah, hang nak tak aku tunjuk perempuan daripada kalangan ahli syurga? Jadi wanita ni masih lagi hidup, tak mati lagi. Tetapi dia ni sahabat sebutkan dia tu ahli syurga tu. Maka perkara soalan ni yang ditanyakan oleh Ibn Abbas ni, Ibn Abbas tanya kepada Atta, nak tak aku tunjuk ahli syurga ni, perempuan ahli syurga. Ahli syurga, bila disebut sebagai ahli syurga ni makna satu kemuliaan, satu perkara yang kita kata hebat ni. Bila seorang lelaki atau seorang wanita disebut ni ahli syurga ni, ahli syurga tu. Lapang dada ni kalau kita tu macam tu. Baik. Jadi Atta ni dia kata bala, bahkan mau haba'lah sabdia. Maka Ibn Abbas katakan, hadhil mar'atu sauda ni, wanita yang kulit hitam ni, dia berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia katakan dia ni ada penyakit sawan, ada penyakit tarik. Dan bila dia sawan ni ataupun tarik ni, dia terdedah aurat dia, tersingkap aurat dia. Dalam keadaan yang di luar kawalan tu, dia kadang-kadang tak sedang, terdedah, tersingkap aurat dan seumpamanya. Maka wanita ini memohon kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, doakan aku. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab kepada wanita ni, in syi'ti sabarti walakil jannah. Kalau kamu mau, kamu boleh bersabar pada ujian yang Allah berikan ini, dan bagi engkau syurga.
Wa in syi'ti, dan kalau engkau mau, aku akan doa pada Allah. Allah akan berikan afiah pada engkau, kesembuhan pada engkau, insya-Allah. Maka Nabi bagi dua pilihan kepada wanita ni. Dia boleh bersabar dengan ujian yang Allah kurnia, yang Allah berikan pada dia. Dia boleh bersabar dan dia dapat syurga. Dan satu pilihan yang lain, kalau dia mau, dia boleh proceed dengan permohonan dia. Proceed dengan permohonan maksudnya mohon supaya Nabi SAW doakan kepada Allah, minta kepada Allah supaya dia sembuh daripada penyakit dia. Maka insya-Allah Nabi doakan dan dia akan sembuh insya-Allah. Maka apa yang dipilih oleh wanita kulit hitam ni? Dia pilih untuk sabar dan dapat syurga, ataupun dia pilih untuk Nabi doakan dia lalu dia sembuh. Kita kata sejahtera tubuh badan dia, sembuh daripada penyakit sawan ni. Maka wanita ini memilih kebahagiaan yang berkekalan, kebahagiaan yang abadi, iaitulah dia memilih syurga. Dia kata, asbir, aku akan bersabar pada ujian yang Allah timpakan padaku. Cuma tinggal lagi dia minta kepada Nabi SAW untuk berdoa kepada Allah. Bila dia ni diserang sakit sawan ni, dia akan terdedah aurat dia. Kadang-kadang duk menggelupok lah dan seumpamanya, terdedah aurat. Maka dia mohon supaya Nabi berdoa kepada Allah supaya aurat dia tu terpelihara, aurat dia tu tidak terdedah. Maka Nabi SAW doakan supaya auratnya tidak terdedah. Jadi di sini, tuan-tuan puan-puan, kalau kita perhatikan dari satu sudut, bila seseorang itu diuji, ujian itu berat, ujian itu sukar untuk kita hadap. Dan bila kata sakit ni, siapa yang mau sakit? Kita rata-rata tak mau sakit. Sakit gigi pun, walaupun nama sakit gigi ataupun pening kepala, tu pun kita kata teruk dah. Tak boleh nak bangun, tak boleh nak makan, tak boleh nak pergi bilik air dan seumpamanya. Maka pilihan yang wanita ini lakukan, dia sanggup untuk nak bersabar atas ujian yang Allah berikan pada dia sebab dia nakkan ganjaran syurga. Dia bukan mudah pilihan ini. Dan untuk dia nak melalui hidup dia dengan senantiasa diuji dengan sakit yang kita kata sawan ini, maka dia bukan mudah. Tetapi kerana niat dia, motivasi dia yang teguh untuk nak dapat syurga, janji aku dapat syurga. Yang inilah juga yang dalam siri-siri yang terdahulu saya pernah sebutkan pada tuan-tuan puan-puan, kalaulah diberi pilihan atas dosa-dosa yang kita buat selama ni, atas dosa-dosa, kesalahan-kesalahan yang kita buat selama ini, kesalahan yang kita melanggar perintah Allah, kita mengabaikan tanggungjawab yang Allah perintahkan kepada kita, kita langgar batas-batas agama. Andainya diberi pilihan untuk kita diberi musibah ataupun diberi ujian untuk nak menghapus dosa-dosa yang kita buat ni di dunia, kita terima dah musibah tu sebagai kafarah, ataupun di akhirat yang kita nak terima azab dia, siksa dia. Yang mana yang kita nak pilih? Ujian yang dunia ni ikut standard amal, ikut standard iman kita. Dan sakit yang kita hadap di dunia, keluh kesah, resah gelisah yang kita hadap di dunia, dia sekadar level dunia saja, yang mana dia tidaklah sebanding yang seksa yang di akhirat. Jadi yang mana kalau kita nak pilih? Kita nak pilih, tak apalah, dosa-dosa ni kira di akhirat belaka lah semua. Kalau kena seksa, kenapa biar di akhirat lah. Ke biarlah Allah uji di dunia ni, maka biar bersih, settle semua kesalahan-kesalahan kita di dunia, lalu kita berjumpa Allah dalam keadaan yang bersih tanpa dosa. Lalu kita dapat syurga di atas kesabaran kita, insya-Allah. Inilah tuan-tuan puan-puan yang dipilih oleh wanita ni. Dia memilih untuk mendapatkan syurga, lalu dia bersabar atas ujian yang Allah berikan kepada dia. Dia bukan mudah, bukan pilihan yang mudah. Tetapi bila kita membayangkan syurga yang kekal abadi, dunia ni sementara saja.
Dunia ni tak lama mana pun. Kalau sakit pun tidaklah seperti sakitnya di akhirat. Jadi inilah perkara yang tuan-tuan perempuan dalam kita menghadapi COVID-19 ini, jadikan ini sebagai satu penanda aras. Kesulitan yang kita hadap di dunia tidaklah sesulit dan sesukar apa yang akan kita terima di akhirat nanti. Jadi belajarlah untuk bersabar untuk seketika waktu. Belajarlah untuk kita redha kepada setiap ujian yang Allah kurniakan pada kita. Semoga dengan kesabaran yang kita pupuk, redha yang kita teguhkan kepada Allah, moga di akhirat nanti kita tergolong dalam orang-orang yang selamat daripada api neraka, insya-Allah. Jadi itu antara pengajaran yang kita dapat ambil daripada hadis ini. Kita tengok hadis yang ketiga. Hadis yang ketiga ni menerangkan tentang apa yang pada hari ini tuan-tuan perempuan kita duk faham sebagai kuarantin. Kalau dalam laman MKN ni, Majlis Keselamatan Negara ni, disebutkan 4 langkah. 4 langkah untuk kita nak memutuskan rantaian COVID-19, 4 langkah untuk kita nak bendung penularan COVID-19 ni. Satu, dari segi penjarakan sosial. Kita jarakkan kita dengan orang lain ni 1 meter, 1 meter, 1 meter. Macam tu. Okey. Yang keduanya dari segi kita kata kuarantin dia. Lebih kurang lah saya sebut ni, ingatan saya nak betulkan kalau salah. Jadi dari segi yang kuarantin. Kuarantin ni maksud orang yang diperlis tak boleh nak langkah sempadan, nak pi ke Kedah. Orang yang di Kedah tak boleh nak langkah sempadan, nak pi ke Perlis. Dia ada limit, batasan dia. Orang yang di mata air, okey, jangan pi jangkau sampai Padang Besar, mungkin sampai Kangar, mungkin dia dalam radius 10 km saja. Contohnya. Okey. So di sini hadis yang akan kita baca ni berkait dengan perkara tersebut. Kalau kita tengok 1400 tahun yang lampau, Nabi SAW telah menceritakan kepada kita apa yang sepatutnya kita lakukan bila berlaku perkara yang begini. Islam agama yang sempurna. Islam ini datangnya daripada Allah, dan Allah ajarkan pada kita perkara-perkara yang tidak kita tahu. Allamal insan ma lam ya'lam. Allah mengajarkan manusia apa yang manusia tidak tahu. Bila Allah uji kita dengan wabak, bila Allah uji kita dengan penyakit yang dia spread dengan meluas, bukan saja di satu-satu wilayah, satu-satu negeri, bahkan satu dunia mengalami musibah ini, ujian ini, maka yang sebenarnya dah ada satu solusi yang Allah tunjukkan kepada umat manusia. Cuma tinggal lagi manusia itu tahu ataupun tidak tahu. Cuma tinggal lagi manusia itu praktik dengan apa yang Nabi amalkan, Nabi perintahkan, ataupun kita tak praktik. Baik, kita baca hadis yang ketiga ni. An Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzakara al-waj' faqala rijzun aw 'adzabun 'udhiba bihi ba'dul umam thumma baqiya minhu baqiyatun fayadhhabul marrah wa ya'til ukhra faman sami'a bihi bi ardin fala yuqdimanna 'alayhi wa man kana bi ardin waqa'a biha fala yakhruj firaran minhu. Dalam hadis ni diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang penyakit. Nabi cerita, Nabi mention tentang penyakit. Maka Nabi katakan rijzun. Yang kata penyakit ni rijzun, dia adalah satu azab yang mana diazab pada umat-umat yang sebelum kita ni. Umat-umat yang terdahulu juga diazab dengan kita kata wabak, penularan penyakit. Kemudian thumma baqiya minhu baqiyatun. Kemudian daripada azab yang pernah ditimpakan kepada umat-umat yang terdahulu, ada lagi baki daripada azab tu. Ada lagi baki daripada yang kita kata penyakit yang menular tu. Ada lagi. Maka dia mai sekali, dia pi sekali. Maksudnya sekali dia mai,
berlaku penularan penyakit wabak ni. Kemudian okey, sihat apa semua tu boleh dibasmi apa. Lepas tu lama pula mai pula lagi penyakit tu. Maka yang kata penularan penyakit ni contohnya macam kita sebut taun, kolera, taun, kita kata penyakit-penyakit yang berkait dengan yang virus corona dan seumpamanya ni, saya pun tak pandai nak sebut sangat apa dia punya jenis-jenis lagi ni, tuan-tuan puan boleh google. Tapi yang kata penyakit-penyakit wabak-wabak yang berlaku secara meluas, secara global ini, taun contohnya, dia adalah satu azab yang Allah timpakan ke atas umat manusia disebabkan keingkaran mereka, disebabkan dosa-dosa yang mereka lakukan. Bukan kita saja, umat terdahulu juga diazab. Umat terdahulu juga diberi azab, diuji dengan penyakit wabak ini. Maka dah kena pada umat terdahulu. Ada lagi yang kata penyakit-penyakit ni simpan sat. Lepas tu mai yang zaman kita, okey dia mai pula. Lepas tu nanti okey simpan pula. Dia sebagai satu peringatan. Sebagai satu peringatan untuk manusia itu kembali mendekatkan diri pada Allah. Untuk manusia ini kembali menginsafi diri, beristighfar, kembali taat pada perintah-perintah Allah. Itu satu bab. Bahawa ujian ini untuk manusia ini kembali mendekatkan diri pada Allah, membetulkan apa yang salah pada manusia. Dan dari satu sudut yang lain, yang ni yang kita nak sebut ni, tentang solusi ataupun cara bagaimana menghadapi wabak ini. Nabi kata, faman sami'a bihi bi ardin fala yuqdimanna alaih. Sesiapa yang dia mendengar pada satu-satu tempat berlaku wabak ni, pada satu-satu tempat berlaku, kita kata penyakit ni, penularan penyakit ni, fala yuqdimanna alaih. Dia jangan duk masuk tempat tu, jangan duk pi tang tu. Contoh macam kita dengar di satu tempat, di satu kawasan telah berlaku, kita kata penularan wabak COVID-19 ni. Okey, jangan kita duk pi masuk tang tu. Walaupun di situ mungkin kita kata ada ibu bapa kita, ada adik-beradik kita, ataupun kita tahu di situ kampung halaman kita dah habis mengaji dah, cuti dah, nak balik kampung kita. Sedangkan di situ tu tempat berlakunya wabak. Nabi kata jangan masuk dekat kawasan tu. Wa man kana bi ardin waqa'a biha fala yakhruj firaran minhu. Dan sesiapa yang telah berada di tempat tersebut, tempat yang berlakunya penularan wabak ini, dia memang dah duduk dalam tu dah. Dia memang kita kata sebelum wabak pun dia memang duduk dalam tu. Bila berlaku wabak pun dia memang dah kita kata sekali stranded dekat situ. Maka Nabi kata fala yakhruj firaran minhu, jangan dia keluar daripada kawasan tersebut sebab nak lari daripada penyakit tu. Ini tuan-tuan puan-puan, kalau kita perhatikan cara yang Allah telah wahyukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagaimana nak menghadapi penyakit yang kita kata menular, yang berjangkit, yang kita kata dia spread all over the world. Yang ni cara dia. Orang yang ada di luar kawasan tersebut, jangan pi ke dalam kawasan tu, jangan masuk dalam kawasan tu. Orang yang dah duduk di kawasan tu, jangan dia keluar daripada kawasan tu. Bukankah ini kita kata cara, metod yang diamalkan pada hari ini? Cara yang diakui oleh pengamal-pengamal perubatan, pakar perubatan. Jadi di sini tuan-tuan puan-puan, dari satu segi ujian Allah ni nak menunjukkan tentang kebesaran Allah, nak menunjukkan tentang keagungan Allah. Siapa yang mau memikirkan, siapa yang mau merenung dengan akal fikiran yang waras yang Allah kurniakan, dia mau merenung ayat-ayat Allah, pesanan-pesanan daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia akan melihat kebenaran. Tapi siapa yang endah tak endah, peduli tak peduli, siapa yang kita kata buat hai sendiri, buat kepala sendiri, maka dialah orang-orang yang rugi. Maka kerana itu tuan-tuan puan-puan, sama-samalah untuk kita memohon kepada Allah. Pertamanya supaya Allah senantiasa dekatkan diri kita kepadanya, supaya dalam kita menghadapi ujian, kita menghadapi musibah ini, Allah dekatkan kita dengan peringatan-peringatan agama. Dan nombor duanya, senantiasalah kita berbaik sangka kepada Allah, bersabar,
atas setiap ujian, musibah yang Allah kurniakan pada kita. Perlu kita sedar segala kesulitan, segala kesusahan yang kita terima di dunia ni, dia sementara saja dan dia adalah kafarah penghapus dosa kita. Kalau nak dibanding dengan siksa ataupun azab yang kita terima di akhirat itu, yang di akhirat itu jauh lebih dahsyat daripada apa yang kita hadap pada hari ini. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan puan-puan dalam sedikit waktu ini sama-sama kita boleh jadikan sebagai muhasabah diri kita, peringatan dalam kita menghadapi wabak ujian COVID-19. Moga Allah senantiasa memelihara kita daripada penyakit ini. Moga Allah senantiasa memberi taufik dan inayah untuk kita kembali kepada Allah dengan membanyakkan amal soleh di bulan Ramadan dan banyakkan kita berdoa kepada Allah afiah di dunia dan juga di akhirat. Sekadar itu dulu, kita sudahi dengan tasbih kafarah.